Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi di channel Kak Hanim. Dalam sesi sharing cerita seram daripada Kak Hanim. Okey, hari ni Kak Hanim nak cerita pengalaman Kak Hanim duduk dekat Kak Hanim pernah duduk dekat area Kemunting. Okey, rumah sewa lah. Okey, rumah tu dia rumah kampung. Masa tu masa Kak Hanim, ayah Kak Hanim pindah tempat kerja lah, dekat satu sekolah dekat Taiping. Tapi kami stay dekat Kemunting. Dekat Kemunting tu ada satu kampung lah, kampung macam tanah lot macam tu kan. Ada orang buat rumah batu, ada rumah banglo macam tu lah. Jadi tapi rumah dekat tanah lot yang kami menyewa tu dia buat satu rumah kayu lah. Rumah banglo juga tapi rumah kayu. Okey, rumah tanah lot tu, dekat rumah tanah lot tu luas lah, tanah kat tepi-tepi tu masih lagi luas. Masih lagi luas, banyak pokok, buah rambutan, buah manggis, buah cempedak. Macam kami ni stay dekat dalam tanah dusun lah sebenarnya asalnya kot. Sebabnya dekat belakang rumah tanah lot, dekat belakang rumah Kak Hanim tu masih lagi tak ada rumah. Kat situ memang dia macam dusun lah, ada pokok rambutan samalah, macam ada pokok cempedak, ada pokok durian semua. Tapi dia bukanlah hutan, dia macam dusun lah. Jadi rumah Kak Hanim ni bersebelahan dengan satu rumah tu. Orang sewa jugalah, bukan yang duduk kat situ bukan owner rumah lah. Yang tu rumah berkembar. Tanah dia pun luas juga. Itu maksudnya dekat macam asal tu tanah dusun lah kot. Macam tu. Okey. Jadi macam kampung tu macam rumahnya jauh-jauh lah. Melainkan dekat rumah sebelah rumah Kak Hanim tu lah, yang rumah berkembar tu. Jadi kami ni macam kawan je lah dengan orang yang dekat je lah. Tapi bukanlah dekat sangat macam sebelah rumah, betul-betul sebelah. Macam kena jalan kaki dalam. Maksudnya kalau kita jerit tu sayup lah dengan dekat rumah tanah sebelah tu, dengan penghuni yang sewa dekat rumah sebelah tanah sebelah tu. Okay, bukan nak cerita pasal tanah sebelah tu lah, nak cerita pasal dekat rumah yang Kak Hanim sewa, yang family Kak Hanim nyewa tu lah. Okey, rumah tu masa mula-mula kami sepindah, masa tu Kak Hanim tadika lagi lah, 6 tahun tu lah. Mula kami pindah tu, Abah tak biasa lagi lah dengan dengan rumah tu. Jadi malam pertama, macam minggu pertama tu selalu ada orang ketuk-ketuk pintu macam tu, tok-tok macam tu. Bila Abah buka je tak ada orang. Okey. Pada mula-mula adalah sempatlah juga ayah Kak Hanim tuduh Kak Hanim yang main ketuk-ketuk dinding. Rumah tu bilik dia punya dinding tu dia pakai plywood je. Jadi kalau Kak Hanim main ketuk dinding tu pun macam bunyi orang ketuk pintu tu jugalah. Sebabnya bilik macam pintu rumah masuk tu, dia pintu masuk terus dinding bilik, dalam tu bilik yang pertama. Kak Hanim masa mula pindah dulu masih kecil lagi kan. Jadi tidur satu bilik lah dengan parent. Parent katil lain, tapi Kak Hanim ada katil double decker. Kak Hanim dengan adik Kak Hanim. Masa tu Kak Hanim masih lagi 2 orang je lah, adik-adik, tak ada adik-adik lain lagi dah. Okey, Kak Hanim tidur kat atas, adik Kak Hanim tidur kat bawah. Okey, jadi tiba-tiba malam tu dengar macam Abah buka-buka pintu malam sampai pukul 11 macam tu lah, 11-12 macam tu. Tu Kak Hanim masa tu duduk baring menung nak tidur kan, atas katil kan. Tiba ayah Kak Hanim masuk, dia marah Kak Hanim, kata, "Along," dia kata, "jangan main dinding lah, jangan main ketuk-ketuk main dengan Abah macam tu, malam buta ni." Lepas tu Kak Hanim kata, "Kenapa?" Macam tu, "Along ke yang main ketuk-ketuk dinding?" Macam tu. Lepas tu Kak Hanim, "Tak adalah, nak tidur je, mana ada Along main ketuk-ketuk dinding. Along diam-diam je." Kak Hanim kata macam tu kan. Lepas tu benda tu macam berlarutan lah. Jadi ayah Kak Hanim pun jumpa, bukanlah jumpa, maksudnya mungkin dia kontak kawan dia, ajak datang rumah. Kawan dia tu macam pandai lah kot tengok kan. Kawan itulah
datang satu hari tu, ada seorang kawan ayah Kak Hanim tu datang, macam stay lah satu petang tu. Dia sembang-sembang dekat rumah kan. Lepas tu dia jalan-jalan pusing-pusing rumah. Dia kata rupa-rupanya dia kata dia nak kata dusun lah. Tanah-tanah tu kan macam dusun, lot tu semua macam orang ada buat dusun, ada orang buat rumah, tapi keliling-keliling rumah masih lagi buah-buah, pokok-pokok buah juga kan. Jadi macam still lagi macam hutan lah. Okey, dia kata sebenarnya tanah ni sebenarnya kerana belakang rumah, bukannya dekat tapak rumah Kak Hanim tu, kerana tanah-tanah belakang, tanah dekat belakang rumah, lot yang tempat rumah Kak Hanim tu, dia ada perkampungan orang Bunian. Jadi bila dia orang-orang Bunian tu nak masuk ke dalam perkampungan dia nak terkena, nak jadikan cerita, pintu Kak Hanim tu macam menyerong ni pintu, laluan dia macam tu. Macam tu. Jadi setiap kali ada orang Bunian yang guna laluan tu nak pergi ke kampung dia kat belakang tu, dia macam menyerong, dia mesti macam, tak tahulah kenapa dia macam bunyi lah, macam maksudnya bila ada orang ketuk-ketuk tu, maksudnya bunyi ketuk-ketuk tu macam tanda ada orang Bunian yang guna laluan tu, nak balik ke perkampungan dia. Jadi kami ni barulah kami tahu rupa-rupanya tanah belakang tu, tak tahulah tanah hak siapa punya, tanah belakang tu ada perkampungan mereka macam tu. Jadi barulah Abah sedar lah benda tu kan. Rupanya bukanlah ada orang main-main ke apa kan. Rupanya memang jadi lepas tu ayah Kak Hanim buat tak tahu je lah. Bunyi ketuk-ketuk tu memang kita tahu kan mereka tu memang ada. Dah memang nak buat macam mana, dah memang rumah kita pintunya kat situ. Dan kita dah rumah sewa kan, takkanlah kita nak tukar pandai-pandai pula pintu nak letak tempat lain kan. Okay, so lepas tu dekat dalam rumah yang sama juga Kak Hanim bila dah besar sikit, dah sekolah rendah macam tu, tak ingat dah umur berapa, Kak Hanim dah pindah bilik belakang, dekat dengan dapur, sebelah dengan dapur. Kan Kak Hanim cakap kan dinding bilik kan buat daripada plywood. Jadi bila kita tutup pintu pun kita akan dengar dengan jelas apa yang berlaku dekat luar. Dah lah Kak Hanim ni tahu kan rumah Kak Hanim tu macam ada something lah kan. Jadi macam misteri kan. Jadi jadi Kak Hanim macam alert sikit lah bila apa-apa bunyi ke malam-malam kan. Selalulah Kak Hanim dengar orang bunyi air macam daripada bilik air. Bilik air Kak Hanim tu macam turun bawah sikit. Turun bawah dia simen lah. Simen. Tapi bersambung lah dengan dapur. Jadi bila air macam air hujan, shower tu jatuh, kita dengar kan bunyi air tu kuat kan. Srek gitu kan. Memang bunyi tu bunyi air shower, bunyi orang basuh pinggan. Memang ni memang Kak Hanim memang confirmkan lah, bukan mak Kak Hanim lah. Sebabnya Kak Hanim pernah sembang dengan mak Kak Hanim lah. Kak Hanim tanya, mak kata apa ni, mak malam-malam basuh pinggan ke kan? Kak Hanim cakap kan. Kata kenapa mak Hanim kata kan, tanya. Itulah kata Alun selalu dengar orang basuh pinggan malam-malam macam tu. Mak Hanim tersenyum. Mak Hanim kata apa ni, hang pun dengar juga ya, kata. Mak biasa dah tu, mak daripada dulu kita pindah pun mak selalu dengar orang basuh pinggan, orang mandi. Mak kata hang dengar tak macam tu? Macam tu selalu dengar orang mandi, dengar bunyi orang dekat bilik air lah, bunyi shower dengan orang basuh pinggan. Tapi tak adalah orang kata kalau ada pinggan tu dibasuh, tak. Bunyi je orang basuh pinggan. Kalau katalah malam tu kami tinggal pinggan dekat sinki, sebab sinki kan itu jenis zinc yang tu kan, yang jenis seketul yang tu zinc, bukannya yang sambung dengan dengan kabinet ke tak. Itu benda tu macam besi-besi zinc tu kan. Bila orang basuh-basuh tu kita dengar lah bunyi dia kan.
jelas lah bunyi dia. Tahu-tahu pula bilik Kak Hanim kat sebelah je dengan dapur kan. Memang Kak Hanim dulu masa sekolah rendah tu, masa duduk rumah tu lah. Kak Hanim duduk rumah tu sampai darjah 6. Lepas tu baru kami pindah ke Parit Bunta. Memang Kak Hanim pilih untuk kalau nak study, Kak Hanim pilih study untuk malam. Sebab Kak Hanim tahu Kak Hanim memang tak boleh tidur pun malam. Macam tu. Kalau study, kita ada lampu belajar kan dalam bilik kita kunci lah. Lepas tu pula Kak Hanim ni tidur satu bilik dengan adik Kak Hanim jugalah. Tapi kami katil single-single lah. Seorang kat dinding sana, seorang kat sini, dinding sini. Kak Hanim punya dinding tu betul-betul sebelah dapur. Maksudnya terkena kat sebelah dapur. Adik Kak Hanim dia dapat yang katil yang dia yang bersebelahan dengan bilik depan lah. Jadi Kak Hanim lah yang paling jelas sekali lah kalau dengar apa-apa pun. Macam tu. Jadi kalau kata Kak Hanim study malam pun memang Kak Hanim dengar. Tapi Kak Hanim buat tak tahulah. Tapi benda tu macam kita tengah berjaga kan. Jadi Kak Hanim rasa selamat lah. Dan kadang-kadang tu Kak Hanim buat lah. Nyanyi ke apa, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil buat latihan matematik, buat latihan-latihan ke apa kan. Memang Kak Hanim selalu stay up lah macam tu. Tapi Kak Hanim tak keluar bilik lah. Kalau nak keluar Kak Hanim ketuk-ketuk pintu bilik. Kalau nak terkencing kan, kalau paling nak terkencing lah, Kak Hanim akan ketuk pintu dinding belah mak Kak Hanim tu. Ajak mak Kak Hanim keluar lah, teman-teman kan. Memang tak berani lah nak bangun sendiri. Bukanlah Kak Hanim kata benda tu macam kenapa nak takut kan. Tapi budak-budak kan masa tu Kak Hanim tak boleh nak elak, memang penakut jugalah kan. Macam tu. Ada lagi sebenarnya cerita dekat rumah sewa lama Kak Hanim dekat Kemunting ni. Tapi tak apa, nanti Kak Hanim cerita lagi dekat next punya video. Okay, sampai sini je cerita sharing Kak Hanim untuk video kali ni. Okay, harap semuanya sihat-sihat selalu. Jangan lupa subscribe dan like. Okay, bye. Assalamualaikum.